Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita tentang seorang sahabiah. Okay, seorang sahabiah yang bernama Fatimah Az-Zahra. Okay, Fatimah Az-Zahra. Okay, antum boleh buka buku muka surat 47 dan kita belajar bersama-sama berkenaan sahabiah ini. Okey. Okey, jadi kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan doa. Okey, Allahumma iftah hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina wa yafqahu aqwalana. Okey. Antum abaikan saja suara yang antum dengar selain daripada suara maklim. Okey. InsyaAllah hari ini adalah kelas terakhir kita secara online. Dan maklim harap antum semua bersemangat untuk hadir ke kelas keesokan hari. Okey. Sikit saja muallim akan menerangkan beberapa latar belakang Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dan muallim akan ceritakan dua kisah masyhur berkenaan dengan beliau. Okey. Okey, kita mulakan dengan latar belakang beliau. Okey. Latar belakang beliau merupakan anak bongsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dia merupakan anak bongsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan yang paling kecil, yang dilahirkan oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, yang merupakan isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ialah beliau dikahwinkan dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anha yang merupakan khalifah yang keempat. Yang keempat. Jadi kita teruskan dengan kisah yang pertama, iaitu berkenaan dengan kelebihan bertasbih, bertahmid dan juga bertakbir. Kisah ini bermula dengan keluhan Aisyah dan juga Fatimah Az-Zahra. Jadi Fatimah Az-Zahra mengeluh bahawa beliau penat menguruskan urusan kerja rumah. Contohnya membasuh baju, membasuh pinggan dan sebagainya. Jadi Rasulullah tahu dengan keluhan ini. Jadi Rasulullah datang kepada Ali dan juga Fatimah. Rasulullah datang kepada Ali dan juga Fatimah di katil mereka sendiri. Antum bayangkan Rasulullah hadir ke rumah anak mereka dan juga berjumpa di katil mereka. Dan Rasulullah mengatakan, ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadim. Nak ke aku tunjukkan, aku memberitahu kamu apa yang lebih baik daripada seorang pembantu. Khadim ni pembantu rumah. Khadim ni ialah pembantu rumah. Jadi Rasulullah mengatakan idza awaituma ila firashikuma. Jika kamu hadir ke katil kamu berdua, kamu berdua merujuk kepada Ali bin Abi Talib dan juga Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha. Fasabbihallahu 33. Maka bertasbihlah 33 kali. Wahmadallah 33. Dan juga bertahmid 33 kali. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga, wa kabbirallah 34. Dan bertakbirlah kepada Allah 34 kali. 34. Fadzalika khairukuma min khadim. Yang itu adalah lebih baik daripada pembantu rumah. Apakah hikmah yang hendak disampaikan di sini? Menurut pembacaan maklim,
Rasulullah hendak memberitahu bahawa ada perkara yang lebih diperlukan ataupun perlu dilakukan untuk sahabat, kedua-dua sahabat ini, selain daripada mengharapkan pertolongan bantuan rumah. Maksudnya keperluan mereka ketika itu lebih kepada amalan untuk akhirat kelak. Jadi seperti yang antum tahu, bertasbih, bertahmid dan juga bertakbir adalah suatu amalan yang sangatlah besar. Ia juga boleh membantu kita, membantu kita dari sudut pahala kita bersedekah. Jadi ada sebuah kisah yang seperti yang antum tahu, yang ada sahabat yang tidak mampu untuk bersedekah. Jadi Rasulullah mencadangkan untuk mereka berzikir, bertasbih, bertakbir, bertahmid. Jadi itu adalah kisah yang pertama. Kita teruskan dengan kisah yang kedua pula, iaitu kisah rahsia Rasulullah SAW untuk Fatimah. Kisah ini berkisar di mana ketika Rasulullah terlantar di atas katil. Dan kisah ini dilihat oleh isteri Rasulullah SAW, iaitu Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Fatimah radhiyallahu anha hadir kepada Rasulullah SAW dan beliau duduk di tepi Rasulullah. Ketika itu Rasulullah memberitahu suatu perkara di telinga beliau. Dia memberitahu rahsia ini, dan Aisyah sendiri ataupun Aisyah iaitu isteri Rasulullah sendiri tidak tahu apa yang dikatakan kepada Fatimah. Jadi Rasulullah mengatakan suatu perkara di telinga Fatimah radhiyallahu anha, dan Fatimah menangis. Itu adalah rahsia yang pertama. Rahsia yang kedua pula, Rasulullah memberitahu Fatimah radhiyallahu anha, dan Fatimah ketawa. Jadi antum mesti tertanya, jikalau ada orang yang memberitahu sesuatu perkara tanpa pengetahuan antum dan dia tergelak, tiba-tiba dia menangis. Dia menangis, kemudian tiba-tiba ketawa. Jadi Aisyah pun bertanya kepada Fatimah apakah rahsia yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Tapi Fatimah tidak beritahu sehinggalah Rasulullah wafat. Aisyah still tertanya apakah perkara yang diberitahu kepada Fatimah. Jadi perkara pertama yang diberitahu kepada Fatimah radhiyallahu anha, iaitu Rasulullah mengatakan bahawa dia sering murajaah ataupun mengulang Al-Quran bersama Jibril sekali setahun. Menghabiskan ulangan Al-Quran sekali setahun, tetapi pada tahun tersebut dia mengulang 2 kali. Jadi itu adalah, dia mengatakan bahawa itu adalah tanda dia hampir menemu ajal dia sendiri. Jadi Fatimah radhiyallahu anha menangis kerana mengetahui bahawa ayahnya akan pergi tidak lama lagi. Dan perkara yang kedua pula, iaitu Rasulullah mengatakan bahawa dia adalah pemimpin. Ingat dia adalah pemimpin para ahli syurga wanita, para ahli wanita di syurga nanti. Jadi Sayyidatu maknanya pun dah lupa dah. Jadi ketua bagi ataupun pemimpin bagi orang-orang wanita di syurga kelak. Itulah kisah Fatimah radhiyallahu anhu dan kelebihan yang diberikan olehnya, bahawa beliau adalah ketua ataupun pemimpin para ahli syurga wanita di syurga kelak. Jadi itu sahaja kisah yang Muallim dah ceritakan, dan Muallim harap kita boleh bertemu esok hari. Semoga antum semua bersemangat untuk belajar. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kifarah wa suratul Asr.
Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.